Pengaruh Barat dimaksudkan sebagai penjajaan fikiran yang dilancarkan di sesebuah negara. Masyarakat kita mempunyai jati diri yang utuh dan pegangan kuat terhadap adat resam dan budaya sendiri sehingga mampu mengekang budaya Barat daripada meresam ke dalam budaya dan mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Walau bagaimanapun, budaya negatif Barat kini menjadi ikutan masyarakat negara ini terutama generasi muda. Antara budaya negatif Barat yang menular di Malaysia adalah seperti punk, fashion Barat dan hedonisme. Hedonisme ialah istilah Greek iaitu hedon yang bermaksud keseronokan dan kegembiraan. Mereka yang mendukung pegangan ini beranggapan bahawa kesenangan dan menikmati matlamat utama dalam kehidupan. Dalam hal ini, budaya hedonisme membawa gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata-mata. Kehidupan mereka hanya melibatkan hiburan seperti karaoke, konsert, parti dan sebagainya. Seterusnya, fashion Barat. Golongan belia pada masa kini memilih untuk memakai pakaian mengikut trend iaitu fashion Barat seperti memakai skirt pendek, berseluar jeans ketat dan berpakaian jarang serta berpakaian yang tidak sopan. Pemakaian seperti itu boleh mengundang kepada perkara-perkara yang tidak baik dan menjatuhkan imej keluarga ataupun imej diri sendiri. Seterusnya, budaya punk. Budaya punk telah mula pada tahun 1970 dan popular di negara-negara barat dan diamalkan di negara Malaysia. Budaya ini merupakan budaya daripada muzik rock. Namun, budaya ini telah berkembang menjadi satu budaya yang dapat didefinisikan melalui fashion, muzik, kelakuan seseorang dan dikaitkan berunsurkan pemberontakan. Pengikut punk mempunyai personaliti yang berbeza dan dapat dilihat dari segi pemakaian dan kelakuan. Dari segi kelakuan, mereka sering bertindak ganas, suka memberontak dan bersifat agresif semasa perbualan antara satu sama lain. Faktor mempengaruhi budaya Barat ialah faktor diri sendiri, keluarga, rakan sebaya dan media massa. Pertama ialah faktor diri sendiri. Pada masa yang serba teknologi ini, remaja mempunyai sikap ingin tahu yang mendalam tentang sesuatu hal. Hal ini akan menyebabkan mereka ingin tahu sesuatu perkara yang baru dalam melakukan kegiatan yang negatif. Oleh itu, mereka dapat mengetahui dan merasai pengalaman yang dilalui semasa menerusi kumpulan itu dan akan mengamalkan perbuatan yang negatif daripada mereka dalam kehidupan seharian. Seterusnya, faktor keluarga. Pada era globalisasi ini, ibu bapa yang sibuk dalam kerja seharian, mereka dan tidak dapat meluangkan masa ataupun mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Kebosanan serta kekurangan kasih sayang akan mempengaruhi remaja berpaul dan mencari jalan yang tidak berpandukan moral untuk melakukan segala perbuatan yang tidak diingini. Seterusnya, faktor rakan sebaya. Selain keluarga, seseorang remaja itu akan meluahkan isi hati mereka kepada rakan sebaya yang rapat. Ajakan rakan sebaya mempengaruhi seseorang individu itu kerana mereka mempunyai persamaan dari segi perasaan dan emosi. Tanpa berfikir panjang, mereka akan terus menerima ajakan rakan untuk melakukan atau bercuba sesuatu yang bebas serta tanpa batasan moral. Akhirnya, faktor media massa. Penciptaan televisyen mempengaruhi kehidupan seharian manusia. Dalam hal ini, pengaruh media massa ialah salah satu faktor bagi peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Misalnya ialah surat khabar, majalah, radio, televisyen dan tayangan video. Majalah-majalah barat memaparkan gejala-gejala negatif seperti keganasan, pornografi dan budaya hidup yang tidak sihat. Kesemua ini telah menjadi bahan bacaan dan tontonan yang amat digemari oleh remaja. Kesan mempengaruhi budaya Barat ialah keruntukan akhlak atau imej keluarga. Seterusnya, peningkatan kes gejala sosial.
Tuhan akhlak akan mendatangkan implikasi yang negatif dalam kalangan masyarakat. Masyarakat dipandang enteng jika seseorang mempunyai tingkah laku yang tidak baik. Budaya kuning dan pengaruh budaya barat menjadi ikutan para remaja. Ia akan mencetuskan pelbagai masalah kepada seseorang individu. Peningkatan gejala sosial. Jika masyarakat Malaysia mengamalkan amalan budaya barat, peningkatan gejala sosial terus meningkat. Dalam isu ini, masyarakat akan mengikuti segala perbuatan yang tidak diingini sekaligus akan mencalarkan nama baik seseorang individu. Sebagai contohnya, perbuatan seperti pembuangan bayi yang meningkat secara masa ke masa terus meningkat jika hal ini tidak dibendung oleh pihak berkuasa. Cara-cara mengatasi pengaruh budaya barat ialah individu, ibu bapa, media massa dan kerajaan. Pertama ialah individu. Pemegang teguh pada ajaran agama dan memikirkan dan menilai baik buruk sesuatu tindakan dan berfikiran rasional sebelum bertindak. Seterusnya ibu bapa. Ibu bapa haruslah memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Ibu bapa juga mematuhi segala ajaran agama supaya anak tidak mengikuti jejak langkah ibu bapa. Selain itu, media massa. Pihak media massa haruslah mengehatkan iklan yang bersifat agresif ataupun berunsurkan budaya barat. Pihak media massa boleh mengadakan rancangan seperti siaran langsung dalam media sosial tentang keburukan negatif dalam pengaruh barat. Agenda kerajaan. Pihak kerajaan hendaklah mengadakan kempen kesedaran tentang keburukan mengamalkan amalan budaya barat di tumpuan orang ramai supaya dapat disebarkan mesej kepada rakyat. Pihak kerajaan juga haruslah mengehatkan filem-filem yang bertemakan pengaruh budaya barat supaya belia tidak mengikuti segala perbuatan. Baik, kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah pragmatik untuk mengatasi masalah penularan amalan pengaruh budaya barat di negara Malaysia. Semua pihak harus berganding bahu untuk membantras isu ini sehingga ke akar umbinya. Hasrat kerajaan dapat dilahirkan, masyarakat yang syumul dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih.